Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini agenda awani. Kewarganegaraan individu ditentukan oleh status perkahwinan dan juga taraf kewarganegaraan ibu dan bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku. Ia selaras dengan peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan Peraturan Kewarganegaraan Malaysia 1964 serta perundangan yang berkaitan. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan yang akan membentangkan cadangan pindaan perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara di Parlimen dalam bulan ini. Dan ia bertujuan untuk meminda perkataan bapa kepada ibu bapa atau ibu atau bapa selepas draft itu dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Bukan sahaja itu, tetapi isu-isu lain turut dilihat dan juga untuk kita diskusikan hari ini, terutamanya berkaitan anak-anak yang tidak sah taraf, anak-anak PR dan sebagainya. Bagaimana hak dan juga kewarganegaraan ini dinilai dan juga ditentukan. Jadi kita akan bercakap dan juga berbincang lanjut bersama dengan Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal yang merupakan Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak UKM yang juga merupakan Pesuruhjaya Suhakam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk, dalam 30 minit ini banyak perkara untuk kita sentuh. Tetapi yang pertama adalah berkaitan dengan perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan, bahagian Undang-Undang Asas Negara yang merangkumi hak-hak asasi individu termasuk hak kewarganegaraan. Menurut yang dinyatakan oleh kerajaan, ia akan dibentangkan dalam bulan ini terutamanya berkaitan dengan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara. Mungkin respon awal Datuk berhubung dengan perkara ini dahulu. Jadi kita sangat berterima kasihlah kepada kerajaan kerana telah pun mengotakan janji bahawa perkara ini akan dipinda, kerana sebelum ini bagi seorang kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara, walaupun ibunya warga negara Malaysia tetapi bapanya bukan warga negara Malaysia dan kebetulan anak itu dilahirkan di luar negara, anak itu tidak boleh menjadi warga negara Malaysia. Dia biasanya mendapat kewarganegaraan ayahnya kerana dia dilahirkan di luar negara, di luar Malaysia. Jadi inilah perkara yang telah kita perjuangkan agak sekian lama kerana ramai di kalangan warga negara Malaysia, wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing akhirnya kembali ke Malaysia, dan bila dia kembali ke Malaysia misalnya perkahwinan tidak dapat berjalan terus melalui perceraian ataupun mungkin mereka sekeluarga nak balik ke Malaysia bersama suami yang bukan warga negara, tetapi apabila anak-anak itu bukan warga negara, anak-anak ini mendapat kesukaran bagi saya kerana ibu bapa kalau nak hantar sekolah mereka perlu membayar yuran yang tinggi, untuk perubatan mereka adalah dianggap bukan warga negara dan perlu membayar bayaran perubatan yang tinggi juga. Jadi sebab itulah kita hari ini memperjuangkan bahawa anak-anak ini kerana ibunya warga negara Malaysia, kita tak tahu kenapa perkara itu diwujudkan sebelum ini atas sebab tidak ada kesamarataan, sedangkan perlembagaan kita sudah pun kita pinda di mana dalam perkara 8 itu sebelum ni tak ada perkataan gender, lepas tu kita letakkan dan masukkan perkataan gender di mana ada kesamarataan di sisi undang-undang. Maknanya apa? Sebab warga negara lelaki jika mereka berkahwin dengan siapa saja di dunia ini, anak lahir kat sudut mana pun dunia ini, anak itu tetap menjadi warga negara Malaysia. Itu perbezaan dan ketidakadilannya. Dan juga Datuk melihat kepada mungkin perbezaan dan juga ketidakadilan seperti yang Datuk nyatakan tadi, mungkin tak tahu sebab apa berlakunya sebelum ini diletakkan gender bapa sahaja dan sebagainya. Ada rentetan ataupun ada isu-isu sebelum ini yang diletakkan gender bapa sahaja ataupun tidak ada ibu dalam perkataan dan juga perlembagaan perkara 14-1-B ini, Datuk? Isu perkara 14-1-B ni sudah dibuat sebelum
kita meminda perlembagaan perkara 8 tu. Perkara Hmm. 8 kita buat pada tahun 1999 kalau tidak salah saya. Selepas kita menandatangani SIDO, iaitu Konvensyen Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita, Malaysia telah menerima SIDO itu, meratifikasi dan menerimanya sebagai sebahagian daripada undang-undang kita. Maka kita pun meminda perkara 8. Sebab sebelum itu tak ada orang di Malaysia boleh didiskriminasi kerana tempat lahir, keturunannya, agama dan bangsa. Dan akhirnya pada tahun 1999 itu kita masukkan perkataan gender. Maknanya atas sebab unsur gender, lelaki atau perempuan, dan dari segi sudut itu, maka tidak boleh ada diskriminasi. Dan saya menjangkakan pada masa kita membuat pindaan perlembagaan itu, bahawa isu perkataan bapa itu sudah pun diselesaikan. Tetapi hari ini rupanya perkara itu tidak berlaku, di mana masih wanita-wanita Malaysia yang berkahwin sama ada di luar negara atau berkahwin di Malaysia tetapi mengikut suami ke luar negara kerana suaminya bukan warga negara, maka mereka ini melahirkan anak di luar negara, anak mereka tak boleh menjadi warga negara Malaysia. Dan kita ada ramai yang memohon sejak awal lagi, masa mereka balik ke Malaysia, anak mungkin berumur setahun, ada yang 3 tahun, dan mereka terus menerus membuat permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia. Mhm. Perjalanan dan juga rentetannya agak panjang ya Datuk, kalau kita bercakap daripada tahun 1990-an mungkin di era itu dan juga sampai sekarang pada tahun 2024 dan bulan ini akan dibentangkan dan juga dicadangkan di Parlimen dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat kepada hak dan juga nasib anak-anak ini, mungkin yang seperti yang Datuk nyatakan dah kembali ke Malaysia, ialah bukan senang untuk tidak ada status sebagai warga negara. Nak sekolah susah, nak pergi hospital susah, nak pergi klinik susah dan sebagainya. Bagaimana perjalanan ini boleh kita rungkaikan, Datuk? Saya melihatnya masa saya mula-mula menjadi pesuruhjaya kanak-kanak tahun Hmm. 1999, Hmm. 2019, pada tahun 2019, itulah perkara pertama, perjumpaan pertama yang saya buat dengan wakil Persatuan Wanita FSSG. Mereka ini ataupun Family Frontiers, ya. Mereka ini menerangkan kesukaran yang mereka hadapi. Mungkin rakyat Malaysia sendiri pun tidak jelas bahawa peruntukan itu mendiskriminasi wanita Malaysia yang berkahwin dengan warga asing. Dan mereka juga, saya sendiri pun bila saya kata kenapa tak boleh jadi warga negara Malaysia, sebab bila kita lihat peruntukan tu kerana anak itu lahir di luar negara dan bapaknya bukan warga negara. Dan alasannya ialah kita tidak menerima dual citizenship, mempunyai dua kewarganegaraan, tetapi itu bukan pilihan anak itu. Anak itu memang dilahirkan di luar negara kerana bapaknya mungkin bekerja di luar negara. Dan akhirnya ada beberapa kes yang datang kepada kami di Suahkan di mana anak itu menjadi stateless. Stateless tu kenapa? Di mana katakan warga negara Malaysia yang wanita kahwin dengan warga asing dan duduk di negara ketiga, ya. Saya bagi satu contoh. Duduk di Mekah, di Jeddah, dan kemudiannya bapa ini warga asing yang tidak boleh mewariskan warga negara. Dia sendiri pun seorang pelarian yang tidak ada negara, ya. Jadi bila anak itu lahir di Arab Saudi, dapat birth certificate Arab Saudi, tapi dia bukan warga negara Arab Saudi. Jadi ibunya tak boleh memberikan dia kewarganegaraan. Ibunya pergi ke konsulat kita minta anak ini diberi pasport. Dia kata tak boleh, minta daripada pihak suami. Suami tak ada konsulat dan tidak ada negara yang nak bagi dia kewarganegaraan. Jadi anak itu stateless dan pasangan ini tak boleh balik. Anak tak nak tinggal anak di mana, macam mana nak bawa dia balik ke Malaysia sekalipun. Itu satu contoh di mana itulah ketidakadilannya yang berlaku. Dan berapa ramai ibu-ibu yang terpaksa membawa anak balik ke Malaysia dan pergi setiap tahun, ya, setiap 2 tahun sekali pergi renew visa berada di negara ini. Kalau dia didaftarkan di sekolah, dia akan dapat bahawa dia berada di sekolah ini dan dia memerlukan visa untuk belajar di sekolah. Macam seorang warga asing yang duduk di negara kita memerlukan visa
untuk tinggal di sini. Sedangkan ibunya warga negara, datuk neneknya adalah warga negara. Jadi itu ketidakadilan. Dan dari segi itulah kita merasakan untuk berlaku adil dan untuk memberi kesamarataan itu. Kenapa ia diberikan kepada lelaki dan tidak kepada perempuan? Dan dalam pihak lelaki pun, kalau suaminya warga negara, kita masih tidak tahu sama ada isteri itu mengekalkan kewarganegaraan negara asalnya. Sedangkan dia boleh mewariskan warga negaranya kepada anaknya. Jadi ini perkara-perkara yang kita dapati bahawa berlaku ketidakadilan. Dan kita ada kes di mana anak itu sudah berada di Malaysia sejak umur 3 tahun misalnya, ya. Dia lahir di luar negara dan akhirnya kerajaan pihak pendaftaran memutuskan untuk beri dia PR, status penduduk tetap. Sedangkan ibunya adalah warga negara. Dan ini saya rasa dan menunggu begitu lama, pada umur dia 21 tahun baru dia mendapat status penduduk tetap itu. Jadi kita rasa ini sudah terlalu lama mereka melalui kesukaran dan sebab itulah pihak Persatuan Family Frontiers itu membawa kes ke mahkamah oleh 4 orang ibu yang memohon untuk mahkamah membuat perintah supaya anak-anak mereka adalah warga negara seperti mereka. Datuk, kalau kita boleh mungkin daripada pengalaman Datuk lah juga berdepan dengan golongan dan juga mereka ini, mungkin yang mempunyai masalah, mungkin masalah penceraian, ditinggalkan dan sebagainya, kembali ke Malaysia, mungkin berdepan dengan situasi seperti ini, seperti yang Datuk nyatakan tadi. Bagaimana bagi family yang tidak mempunyai apa-apa masalah? Adakah juga tuntutan ini juga dirasakan tidak adil bagi golongan wanita ini? Ini bermaksud dia dah Ya, nikah dengan suami dan bagi saya sama ada dia ada masalah atau tidak ada masalah dalam perkahwinannya, Mhm. itu adalah hak dia sebagai seorang wanita Malaysia. Bagi saya nak anak saya menjadi warga negara Malaysia dan itu hak saya untuk pergi ke konsul. Saya kata saya baru melahirkan anak dan saya nak anak saya menjadi warga negara Malaysia. Dan kita juga perlu lihat, memang kadang-kadang langit tidak selalu cerah. Bila mereka berkahwin pada masa itu tak ada masalah. Tetapi bila berlaku sesuatu, suami itu meninggal dunia dan dia rasa dia perlu pulang kepada keluarga ataupun dia diceraikan. Bayangkan bila dalam kes perceraian, dia mungkin boleh mendapat hak penjagaan tapi perlu tinggal di negara anak bermastautin ataupun anak itu berada. Kerana anak itu kalau dibawa pulang, dia nak pakai apa? Dia bolehlah bawa sebab itu anak dia. Bawa lah balik Malaysia. Mungkin dapat visa melawat itu selama 3 bulan dan sebagainya. Dan selepas itu, dia kena perlu cari wang untuk menyekolahkan anak. Kalau dia sakit nak bawa ke hospital dan sebagainya. Jika dia seorang yang tidak bekerja pada masa dia berkahwin itu dan lepas diceraikan, dia akan melalui banyak kesukaran. Jadi kita tak naklah sampai yang sukar saja yang menyebabkan kita nak membantu, tetapi tidak, bagi saya hak itu adalah hak anak itu. Hak anak itu ada hak untuk menjadi warga negara Malaysia sebab ibunya warga negara. Dan bukannya kita nak katakan, oh sebab kamu duduk di luar negara, kamu jadilah warga asing, bukannya warga negara Malaysia. Dan bagi saya itu satu ketidakadilan. Ya, menarik apa yang Datuk nyatakan tadi. Ini berkaitan dengan hak, seperti yang Datuk nyatakan juga, hidup ini tidak selalunya indah dan juga langit itu tidak selalunya cerah, dan ini antara situasi yang perlu kita faham. Mungkin ada yang beranggapan sebaliknya dan perkara-perkara yang lain. Tetapi Datuk, kita faham berkaitan dengan cadangan pindaan yang akan dibentangkan di parlimen dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ia perlu diperhalusi dan juga dilihat supaya ia mantap, kukuh dan juga untuk kegunaan dan juga dalam jangka masa yang baik dan juga panjang. Bagaimana untuk perkara ini diperkukuhkan? Bagaimana untuk ditimbal balik ataupun dilihat ia adalah selaras dengan cadangan yang dimahukan, bukan sahaja daripada pihak suhakam khususnya, tapi keseluruhan masyarakat Malaysia?
kita dimaklumkan melalui libat urus yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pihak NGO, orang individu dan juga Suhakam, ya. Ya. Kita dimaklumkan bahawa pindaan perkara 14 itu memang adalah perkara utama yang akan dibawa ke Parlimen untuk dipinda. Daripada perkataan bapa, dia akan gunakan perkataan ibu bapa. Maknanya salah seorang ibu bapa warga negara Malaysia, anak boleh menjadi warga negara Malaysia melalui operasi undang-undang, operation of the law. Kita kena ingat, nak jadi warga negara ada melalui operation of the law, melalui pendaftaran, melalui naturalisation. Ada banyak cara nak jadi warga negara. Tetapi yang paling mudah ialah by operation of law. Maknya Malaysia, bapaknya Malaysian, maka dia jadi warga negara secara automatik. Dan maknanya bila dia lahir je, ibu bapa pergi ke konsulat terdekat, dah dapat birth certificate daripada negara mana dia dilahirkan, dapatlah dia pasport Malaysia itu untuk dia nak balik dan sebagainya. Sehingga my kid tu pun juga saya rasa boleh dia diperolehi. Jadi dari segi itu yang kita nak. Tetapi dalam masa yang sama kita dimaklumkan bahawa kerajaan juga akan meminda perkara-perkara lain, akan memansuhkan perkara-perkara lain. Yang penambahan ini yang kita agak tidak berapa bersetuju. Antara perkara yang kami tidak bersetuju ialah isu mengenai anak-anak yang dijumpai ataupun foundling, ya. Anak yang dijumpai atau anak yang terdampar, yang dibuang. Jadi buat masa ini praktisnya atau amalannya, walaupun menurut Undang-Undang Pendaftaran Kelahiran Kematian tu, bayi berlahir saja mesti dimaklumkan dan didaftarkan kelahiran itu dan anak itu mendapat sijil kelahiran. Anak yang dibuang, dia diletakkan di rumah-rumah kebajikan itu, dihantar kita. Kadang-kadang kalau dijumpa depan rumah kita terus pergi membuat membuat laporan polis dan kemudian bawa ke hospital untuk diperiksa dan sebagainya. JKM lah ada tanggungjawab untuk mendaftarkan anak-anak ini. Bias yang kita tengok dalam amalan sekarang, JPN bila mendaftarkan memberi anak itu sijil kelahiran, diberi nama anak, kosongkan nama bapa, kosongkan nama ibu sebab kita tak ada maklumat itu. Anak tu pun tak boleh bercakap. Kalau dia bercakap bolehlah kita tanya kan, siapa ayah kamu. Jadi dalam tempat di mana ada IC dan kewarganegaraan tu ada yang taruh tiada maklumat ataupun dia letak bukan warga negara. Saya dah pernah tengok dokumen seperti itu. Dan anak-anak ini berada di rumah-rumah kebajikan kita yang di bawah Kementerian Wanita ada. Ada juga di bawah di rumah-rumah kebajikan swasta. Jadi anak ini orang nak ambil sebagai anak angkat. Kadang-kadang baby lebih senang diambil. Tapi kalaulah masa dia diberi itu umur dia atau dijumpai itu dia berumur 3 tahun. Dan agak sukar untuk diambil sebagai anak angkat. Nak ambil sebagai anak angkat pun masih apabila dokumentasinya selesai, anak itu masih bukan warga negara. Kita ada banyak kes dan kita dah ada kes pun di mahkamah di mana bapa angkat ini menyaman ataupun meminta kerajaan, mahkamah memutuskan bahawa anak yang dia ambil ini diberikan ke warga negaraan kerana anak itu adalah anak yang dijumpai. Jadi kita berharap anak-anak ini terus mendapat menjadi warga negara melalui operation of the law. Dia jumpa di depan rumah saya. Rumah saya ni kat Malaysia, tak adalah anak tu turun daripada langit ke, dia berenang ke laut ke. Mestilah anak itu lahir di Malaysia. Dan tentunya secara automatik bawa kepada balai polis, bawa ke JKM, JKM bawa ke Jabatan Pendaftaran, maka anak itu terus letaklah nama binti Abdullah ke bin Abdullah ke kalau anak itu Islam. Dan hukum, kalau saya nak cakap pasal anak yang dijumpai ini, hukumnya jumpa di tempat orang Islam, anak itu Islam. Jumpa di tempat bukan Islam, anak itu bukan Islam. Jadi letaklah warga negara terus. Orang akan cepat ambil anak itu sebagai anak angkat. Anak itu akan diberi peluang. Tapi rancangan kerajaan ialah kita dimaklumkan kerajaan akan memproses anak itu seperti dia perlu membuat permohonan menjadi warga negara melalui pendaftaran. Dan kita tahu hari ini ibu-ibu yang tadi saya sebut datang yang kahwin dengan warga asing itu tadi, anaknya bukan warga negara, balik ke Malaysia duduk 10-15 tahun, ada yang memohon melalui section artikel 15, ada yang memohon by operation of the law bawah artikel 14, tetapi
tapi menunggu begitu lama. Ada yang sampai 10 tahun, ada Hmm. sampai anak dah berumur 21 tahun diberikan PR. Jadi itu saya rasa kalau perkara ini dilaksanakan, kita rasa kita akan menjadikan lebih ramai lagi anak-anak yang tanpa warga negara, stateless, dan itu akan membuka lagi ruang yang lebih besar dan akan lagi memudaratkan kanak-kanak. Kita tak ada apa-apa interest. Bagi kita, kita melihat kepentingan anak itu, dan ini selaras dengan Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Kita dah tanda tangan juga dan sudah ratifikasi, dan kita perlu mengambil tindakan yang betul bagi keadilan bagi semua kanak-kanak di Malaysia. Bila Datuk berkongsi cerita dan juga kisah anak yang baru lahir ataupun anak yang membesar dalam kad pengenalan ataupun di surat beranak tidak warga tak ada kosong warga negara itu, dia mengundang sebab sikit Datuk. Terutamanya bila Datuk cerita pada saya dan juga pada penonton waktu ini. Tetapi Datuk, hari ini di Dewan Rakyat ada Kementerian Dalam Negeri mengulangi komitmen menyelesaikan, jumlahnya bukan sedikit, 14,000 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan secara kuat kuasa undang-undang seperti yang kita bincangkan berkaitan dengan anak luar nikah, anak angkat atau anak terbiar yang melebihi umur bayi sebelum 31 Disember ini. Dan seperti yang Datuk nyatakan tadi, kalau proses ini mengambil masa yang cukup lama, mungkin berlaku diskriminasi dalam permohonan dan sebagainya, jumlah ini akan bertambah setiap tahun. Apa komen Datuk? Ya, itu yang kita sebut. Tetapi walau bagaimanapun, Yang Berhormat Menteri dah sebut, kita akan pastikan ada SOP. Dan kita juga nak tengoklah SOP tu ada ke tidak. Sebab sebelum ini, untuk makluman, ya, kita tahu dan kita tengok sendiri surat-surat itu. Bila dia memohon melalui artikel di perkara 15, dia dapat satu lain je, duka cita dimaklumkan permohonan tidak berjaya. Jadi saya rasa perlulah ada alasan kenapa, apa yang tak cukup lagi. Dan Menteri Yang Berhormat Menteri juga ada sebut perlu mengikut SOP dan juga perlu memenuhi semua keperluan. Kalau keperluan yang diminta itu ialah sijil kelahiran anak, saksi anak ni betul ke warga negara Malaysia, mana pula lah kita nak cari. Yang biasanya kita jumpa anak, kita buat balai, kita laporkan. Tadi saya kat surau, saya dengar bayi menangis, saya jumpa kotak ni, inilah dia anaknya. Kemudian dia pun akan telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat dan biasanya bawa juga anak itu ke hospital untuk pemeriksaan. Jadi ini bagi saya, kalau yang dah sedia ada ini, ada juga kes di mana dia kata nak sahkan lahir kat mana dan sebagainya. Saya rasa itu akan, birokrasinya takkan selesai. Sebab itu saya rasa anak yang dijumpai ini, bayi dalam keadaan yang masih bayi. Ada yang tanya dah putus tali pusat ke belum. Saya kata, these are all bagi saya perkara-perkara yang agak remeh. Kita yang perlu kita lihat ialah itu kanak-kanak, kita perlu selamatkan dia. Dan kepada siapa dia nak bergantung kalau bukan kepada kerajaan dan kepada kita orang dewasa ini. Dan dia juga ada hak maruah diri dia. Bayangkanlah ya, kita bila kita ambil anak angkat, kita banyak berahsia dengan anak angkat, kita tak cakap. Tetapi akhirnya dia tahu, dia ni mungkin orang jumpa dia dekat tong sampah, orang yang jumpa itu mengambil dia sebagai anak angkat. Kita takkan tergamak nak cerita dekat dia. Tapi hari ini bila dia tidak boleh mendapat kewarganegaraan, mak dia akan tanya, mak kenapa saya kena tidak warga negara, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Mak nak kena cerita daripada A sampai Z, sedangkan dia adalah seorang kanak-kanak dan bukan dosa dia dibuang itu. Kita kena ingat. Dan saya juga ingin menyebut, baru saya ingat semalam ke main dulu, Menteri Wanita sendiri menyebut data anak yang dibuang ada 200 lebih, 259 kes untuk 2020-2021 kalau tak silap saya. Itu menunjukkan banyaknya anak yang ditemui ini. Kemudian kita ada lagi satu data yang menunjukkan bahawa ada 400-500 kes lagi mengenai anak-anak yang dijumpai ini. Jadi bagi saya, kita yang dah ada 14,000 yang memohon tu bercampur-campur tu, saya percaya ada yang anak yang dilahirkan tanpa bapa, anak yang dilahirkan tanpa maklumat bapa, anak yang dilahirkan anak tak sah taraf. Kerana yang
kebanyakan yang terlibat dalam pembuangan bayi adalah wanita yang hamil yang tanpa nikah. Dan itu juga kita perlu dapat data. Sebab buat masa ini kita tak dapat nak cari perkara-perkara itu. Tapi yang pentingnya ialah anak-anak ini ada di Malaysia, ada dalam rumah kebajikan kita, ada yang telah diambil sebagai anak angkat. Mereka perlu diberi kewarganegaraan secara operation of the law melalui undang-undang, bukannya melalui permohonan melalui pendaftaran. Dan juga Datuk, mungkin kurang daripada 1 minit dalam pindaan dan juga cadangan pindaan ini dan seterusnya untuk kita melihat hak golongan wanita, kanak-kanak ini terbela dan terjaga terutamanya di Malaysia, apa yang Datuk harapkan? Kita berharap kerajaan akan meneruskan cadangan atau hasrat untuk meminda perkara 14 dengan menukar perkataan bapa kepada ibu bapa, dengan itu memberikan semua wanita hak yang sama rata dengan lelaki untuk mewariskan kewarganegaraannya kepada anak-anak mereka. Itu perkara pertama. Dan yang kedua ialah kita berharap kerajaan kita memohon benar-benar kerajaan menangguhkan dahulu perkara-perkara yang melibatkan anak angkat, anak tak sah taraf dan anak yang dijumpai ini supaya kita tidak berlaku tidak adil kepada anak-anak ini, dan kita selalu ingat bahawa ia tak ada kena mengena dengan isu pelarian ke isu orang tanpa dokumen dan sebagainya. Kita bercakap mengenai anak-anak Malaysia yang dilahirkan di Malaysia yang kurang bernasib baik kerana mereka dibuang atau diabaikan. Baik, itu saya rasa perbincangan yang cukup baik untuk kita kongsikan bersama. Dalam kita rasanya bahagia untuk hidup kita ini, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya ada rupa-rupanya golongan yang tidak mempunyai warga negara. Tapi dalam masa yang sama ini perjuangan yang perlu dilaksanakan bukan sahaja Suhakam oleh Datuk sendiri tetapi seluruh rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa kesaksamaan ataupun keserataan gender itu dapat dipertahankan supaya tidak ada yang didiskriminasi ataupun golongan yang terpinggir seperti kanak-kanak tanpa warga negara ini. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak UKM yang juga Pesuruhjaya Suhakam. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Ihsan Nahir. Assalamualaikum dan jumpa lagi.